Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dan zikir, kelebihan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-98. An Abdurrahman bin Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Nazalat hadhihi al-ayah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ba'dhi abyatih. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Al-ayah. Faraja yaltamisu wajada qauman yazkuruna Allah ta'ala minhum ta'irur ra'si wa jafful jildi wa dhus sawbil wahidi falamma ra'ahum jalasa mahum faqala alhamdulillahillazi ja'ala fi ummati man amarani an asbira nafsi ma'ahum. Tafsir Ibnu Kathir. Sayyidina Abdurrahman bin Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata, semasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam rumahnya, telah turun ke atas baginda ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Kamu hendaklah bersabar duduk bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam terus keluar mencari mereka dan mendapati satu kumpulan sedang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Antara mereka ada yang kusut masai rambutnya, kering kulitnya, dan ada yang hanya mempunyai satu helai kain sahaja. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, baginda terus duduk di samping mereka lalu bersabda, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mewujudkan daripada kalangan umatku orang-orang yang aku sendiri diperintahkan untuk duduk bersama mereka. Tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, kelebihan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sahal al-Hunayf. Abdurrahman bin Sahal bin Hunayf ini satu nama yang tak berapa jarang kita sebut. Dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Ansar, daripada golongan Ansar. Dalam hadis ni Abdurrahman ni disebutkan satu ketika turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada ketika itu wahwa fi ba'dhi abyati. Ketika itu Nabi berada di salah sebuah rumah dia, rumah isteri dia, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu ialah apa? Ayat yang Allah firmankan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Ayat tak api ayat ini surah Kahfi, surah Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Hendaklah kamu bersabar wahai Muhammad dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan juga waktu petang. Dia bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha Allah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatil hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Itu surah Kahfi ayat ni. Ayat ni bila turun ayat ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus keluar. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala memberi arahan kepada Nabi bahawa wahai Muhammad, kamu kena bersabar. Bersabar dengan apa ada dalam kalangan umat kamu yang mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Maka Nabi terus keluar rumah, terus cari orang itu. Satu golongan orang ni. Maka fawajada qauman. Maka Nabi Muhammad bila dia keluar, dia pergilah ke masjid, dia mendapati ada satu golongan manusia, umat dia, yazkurunallaha ta'ala. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana kata Nabi, dalam hadis ini disebutkan, kata Abdul Rahman bin Sahal ni, minhum sa'iru ra'si, yang jenis rambut kusut masai, wajah full jil, kulit pun kering, wadus saubil wahid, pakaian pun selai. Dia Nabi SAW ni dia ada dalam kalangan sahabat dia yang disebut sebagai Ahlus Suffah. Ulama kata Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni mereka yang duduk khidmat dengan Nabi, datang jauh nak belajar dengan Nabi tentang Islam, duduk dekat masjid, duduk orang kata gelandangan lah, bahasa kita sekarang gelandangan, duduk belakang masjid Nabi. Rumah Nabi tu belakang masjid tu dia ada macam pangking sikit, tinggi, lebih kurang dalam 1 kaki lebih, ada kawasan besar tu, kawasan tu. Jadi zaman Nabi di Madinah ni, orang datang nak beriman, nak belajar Islam, datang, orang ni datang, orang tu datang, daripada Iraq datang, daripada Mekah, daripada Yaman, daripada Taif, dari merata semua datang ke Madinah. Tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Duduk kat mana? Belakang masjid Nabi. Itu disebut sebagai Ahlus Suffah. Yang mana para ulama disebut Ahlus Suffah ni lebih kurang dalam 700 orang ramai. Mereka ni ada yang jenis orang kaya datang untuk belajar, tapi kebanyakannya adalah orang miskin. Jenis orang miskin, gelandangan, duduk situ lah. Duduk situ belajar dengan Nabi dan menunggu makan minum, tunggu orang bagi. Kalau ada orang datang bagi tamar dekat Nabi ni untuk orang bagi sedekah, punya zakat lah, ini semua kan. Jadi mereka mengharapkan benda-benda macam ni. Orang miskin. Itu yang dikatakan sa'iru ra'si, rambut kusut masai, jaful jildi, kulit kering kontang, kulit tak berbasuh. Dia kata zu saubil wahid, pakaian pun ada sepasang aja. Duduk jadi gelandangan belakang masjid Nabi. Jadi bila ada golongan Ahlus Suffah yang begini, Allah SWT turunkan satu wahyu kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala mulakan dengan ayat ni, wasbir nafsak, wahai Muhammad, kamu kena sabar bahawa ada dalam kalangan umat kamu ni, tapi mereka ni bagaimana kata Nabi, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, mereka ni dengan hati yang penuh tulus ikhlas berdoa kepada Allah pada pagi dan petang, beriman, bertakwa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajh Allah. Ayat sini tak habis, kita sambung tu, yuriduna wajh Allah. Mereka ini mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan begini. Kemudian bila turunnya dia ayat ni, Nabi ni terus cari siapa orang dia. Nabi nak tahu jenis golongan yang Nabi kena sabar. Maka Nabi jumpalah inilah orang-orang dia yang sifat kusut masai. Nabi kena sabar. Dan Nabi dia bersyukur. Apa kata Nabi? Falamma ra'ahum jalasamahum. Nabi SAW kata, ini kata Abdul Rahman, apa yang berlaku Abdul Rahman ni dia duduk tengok lah. Dia kata, falamma ra'ahum, bila mana Nabi SAW tengok golongan ahli suffah yang miskin, yang susah ni, jalasamahum, Nabi terus duduk dengan geng-geng yang susah-susah ni. Sifat pemimpin Allah ajar. Kemudian faqala, Nabi SAW kata, alhamdulillahillazi ja'ala fi ummati, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagi umat aku. Tengok, Nabi dia iktiraf orang susah ni semuanya umat dia, dan segala puji bagi Allah. Nabi cukup mengucapkan segala puji bagi Allah yang Allah ciptakan bagi umat dia ada hak jenis macam ni. Kita ni manusia, ada kaya, ada senang, ada rumah, ada jenis yang macam ini. Nabi bersyukur pada Allah. Man amarani an asbir nafsi ma'hum, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku sebagai rasul utusan ini untuk an asbir nafsi, supaya aku bersabar, supaya aku terus duduk bersama dengan mereka. Apa kita boleh belajar pada hadis ini? Hadis ini Allah Nabi nak ajar kita bahawa dalam kalangan umat Nabi Muhammad ni ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang susah, ada orang senang. Dan itu merupakan sunnatullah. Maksudnya Allah blueprint penciptaan manusia, Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala bagi rezeki itu berbeza-beza. Ada yang jenis miskin ni memang susah. Buatlah, bagilah macam mana, bantu dia, memang miskin. Maksudnya takdir Tuhannya dah gitu. Ubah macam mana tak boleh, sebab takdir Allah Ta'ala begitu. Maka yang ni jenis yang amarani an asbir. Allah perintahkan Nabi ini supaya sabar. Memang ada makhluk Allah Ta'ala cipta umat Nabi Muhammad, yang mana golongan yang begini sebenarnya jika kita fahami, dia merupakan ujian bagi orang kaya. Bagi kita orang senang, tengok ada orang susah tu kita bantu. Allah Ta'ala bagi kita rezeki lebih sikit, kesenangan tu kita kena bantu. Sebab mereka ni golongan memang Allah cipta begitu.
Memang dalam keadaan suasana memang ada begitu, dan mereka umat Nabi Muhammad. Tapi menariknya ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut, yada'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajah Allah. Mereka ni berdoa kepada Allah dan hanya mengharapkan keridhaan Allah, dan doa mereka ni didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita dalam kehidupan kita ni kita akan jumpa kadang-kadang kat masjid, kat surau, kat rumah ada orang yang susah yang datang. Kita pula duduk senang sikit kata malas kerja lah itu. Boleh kita nak cakap gitu, tapi sebenarnya bila kita tengok Allah ni maha kaya, bila kita tengok tu, sepatutnya kita bersyukur. Susah hidup tu, alhamdulillah aku ni banyak apa rezeki nasi. Ulu sikit, jangan duk maki hamun orang tu kan. Kita duk maki hamun tak ada kerja lain, nampak kita pemalas. Ingat ada makhluk-makhluk Allah, umat Nabi Muhammad yang kita kena bersabar. Sebagaimana Nabi dia kena bersabar dengan umat dia, kita pun ikut sunnah Nabi sabar. Ada yang begitu. Tak ada orang nak jadi hidup susah, tak ada orang nak hidup miskin, tak ada orang nak hidup jadi gelandangan. Tapi Allah uji setiap orang tu dengan tempat dia masing-masing. Ada orang Ta'ala uji dengan gelandangan, kita Allah Ta'ala uji dengan rezeki yang Allah Ta'ala ada bagi sikit. Kita kena saling bantu. InsyaAllah kita fahami hadis ini, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa na'am. Sallallahu